Dan Ashabul Kahfi, kata ulama-ulama, mereka adalah pemuda Islam. Mu apa dak surah Kahfi? Takut mu pun dak jumpa cari muka surat apa surah Kahfi. Tapi mu berasa hebat, mu berasa alim, mu berasa mu hebat pada ulama-ulama. Nampak? Ni kata-kata kita tengok Allah. Nah, benda ni kita serahkan kepada orang-orang yang alim, orang yang betul-betul ada ilmu. Nah, agar mereka dapat membetulkan dan menjernihkan keadaan. Kan? Kita tak tahu benda ni senyap sudah lah. Tak usah bising bangor lah. Nah, baca sudah. Hak mufti tulis, hak orang alim tulis, kita baca sudah. Gini, begitu. Tak apa. Takut bila kita ulah dalam keadaan kita tidak ada ilmu, kemudian salah, jangan main. Nah, kalau kita kata Ashabul Kahfi ini adalah orang Kristian, yang majoriti hari ini semua kalau tanya, Kristian tidak beriman pada Allah. Kristian adalah kafir. Kita berani kata Ashabul Kahfi orang kafir? Jauh. Nah, pemuda Muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma mereka pada zaman itu lari daripada pemerintah ketika itu yang zalim dan memaksa sekalian rakyatnya menyembah berhala. Pemerintah raja ketika itu sembah tafakkur, sembah berhala. Maka pemuda-pemuda ini lari menyelamatkan akidah mereka yang bertauhid, beriman kepada Allah, lari ke guru. Adakah mereka ini beragama Kristian? Jauh. Ulama-ulama mengatakan semua nabi-nabi, rasul-rasul membawa agama Islam. Semua Islam. Nabi-nabi semua bawa agama Islam. Bukan saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bawa agama Islam, semua nabi-nabi, kata ulama-ulama. Cuma kata setengah ulama tafsir, uruf, dia panggil uruf al-zamani, masyhur ketika zaman itu bila disebut Nabi Isa membawa ajaran Nasrani, terkenal dengan Nasrani atau Masihi. Tak terkenal Islam tu. Hakikat Nabi Isa adalah beragama Islam, tapi tak terkenal, tak viral benda tu. Sebut Nabi Isa Nasrani. Agama Nasrani. Nampak? Innahum kanu muslimina ala dini Isa. Sesungguhnya mereka, yakni Ashabul Kahfi, kata ulama-ulama tafsir, duduk di atas agama Nabi Isa, yakni agama Islam. Jangan kita memandang-mandang. Kalau tak tahu muskil, maka tanyalah orang yang alim. Nampak? Jabatan Perdana Menteri dan mengupas ayat Quran surah Al-Kahfi yang bermula dengan nahnu nakhussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda sehingga akhir. Kemudian cerita surah Al-Kahfi itu sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi saya sampaikan bahawa pada masa itu sistem dan kerajaan dan raja yang zalim itu, penyembah berhala, ditolak oleh orang beriman, termasuk 7 pemuda ini yang kemudian berlindung di gua. Saya kata ada juga cerita yang disampaikan oleh golongan Nasrani dalam bidang itu. Dan pada masa itu tentunya mereka ini mengikut, kalau beberapa kitab tafsir, penganut agama Nasrani, itu kita sebut sekarang Kristian. Tetapi yang tauhid, sebab itu innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, yang percaya bertuhan. Tetapi dia kata pemimpin besar ini jahil dan keliru dan menyesatkan. Jadi dan orang-orang ini orang Kristian baca
dengar konteksnya, dan kita seorang pendakwah jangan terburu-buru ikut sentimen politik. Ini masalahnya. Kalau ikut sentimen betul dari segi semangat agama, pertama, semak dulu kenyataan itu benar atau tidak. Keduanya, fakta itu benar atau tidak. Kalau tidak, boleh tegur saya boleh betulkan. Okey. Nah, ini sebagai peringatan supaya jangan ada, sebaik saya kita sebut golongan Nasrani, mana ada? Tak betul. Sebelum Islam, surah Kahfi itu Allah sampaikan cerita itu kepada Nabi Muhammad SAW tentang anak-anak muda yang kuat imannya. Wassalamualaikum. Bila ditanya oleh salah seorang ustaz di Terengganu, dia kupas tanpa mendengar. Ya betul. Melayu sebenarnya yang jadi pengkhianat kepada bangsa sendiri. Apa bukti dia? Sejarah telah menunjukkan bahawa bangsa Melayu sendiri yang menjadi tali barut kepada penjajah sehingga runtuhnya Kota Melaka yang merupakan sebuah empayar Melayu Islam yang terbesar di kawasan Asia Tenggara ini suatu ketika dahulu. Kerana Melayulah yang sanggup menjual agama, menjual bangsa, menjual maruah dan jati diri sebagai orang Melayu, menyebabkan Melayu itu sendiri berpecah dan hilang kuasa. Lebih 500 tahun kita dijajah, menjadi hina di tempat tanah kelahiran kita sendiri. Kerana apa? Kerana kita berpecah, kerana lemahnya iman kita. Itulah dia Melayu. Dan hari ini, adakah kita nak ulang lagi peristiwa dan sejarah yang lama? Bila kita Melayu ini mula berpecah, adakah kita nak tengok kita orang Melayu menjadi hina di tanah kelahiran kita sendiri? Hanya dengan Melayu kembali kepada Islam, berpegang teguh kepada agama, bersatu padu, barulah Melayu akan dapat nikmat yang pernah kita rasa suatu ketika dahulu. Benarlah pesan Mat Kilau, jaga agama, jaga bangsa, jaga negara, jangan sampai bangsaku tiada negara.